Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua. Salam sejahtera kepada penonton-penonton yang dihormati. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera hendaknya, dan semoga anda juga akan terus menjaga kualiti hidup anda, ya. Apa yang penting sekarang ni, norma baru kehidupan, kita kena ikut. Memang kita kena amalkan norma-norma baru yang kalau tak penting tak perlu keluar, kalau penting pun pastikan SOP kita jagalah. Satu angka yang sangat memeranjatkan, ya, 691. Walaupun banyaknya di tembok-tembok, ialah Kedah pun penjara, Sabah pun penjara, tapi yang di luar ni bertambah ni. Jangan kata tak apa tu penjara kan, jangan. Okey, kita teruskan jaga. Mana yang ada gelang merah jambu tu, jangan pandang enteng benda tu lah. Saya minta sangat, jangan pandang enteng. Benda tu sangat membahaya. Anda di kuarantin 14 hari, anda tak perlu ke shopping mall. Saya tengok anda dukung anak, pergi makan. Tak rasa risau ke kalau anda tu ada simptom? Baik, kepada semua, CTC doakan semoga kita dapat menjaga kita. Semoga kita dapat kurangkan, kalau boleh angka-angka itu menjadi kosong, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, 159 bicara teknikal bersama dengan Cikgu Lan, 6 Oktober 2020. 157 159 dah cikgu. Kalau dicongak-congak dikali-kali. Macam biasa, di sini di Konti, saya Boboy dan juga Cikgu Lan akan terus memberikan yang terbaik untuk anda untuk segmen ini. Okey, untuk pengetahuan semua juga, segmen ini dibawakan khas, dikuasakan oleh M Trading. Jadi kalau anda mencari broker yang spread dia cuncun lah, kemudian depo, withdraw, pantas, apa semua, anda bolehlah cuba untuk bersama dengan broker M Trading, ya. Link pendaftaran telah disediakan di description, ya Boboy kan? Okey, jadi tak salah kita mencuba broker yang baru. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana lah. Baik, saya terus ke ruangan komen. Alhamdulillah. Salam semua, mohon tengok gol. Boleh. Hafiz bin Dia bagi salam. Salam gol. Didoakan, kemudian dia ulas balik, didoakan supaya kita semua dimurahkan rezeki olehnya. Amin. Okey, Wiknesh, RV Wiknesh. Salam sejahtera kepada Cikgu, Pak Su dan juga Boboy. Thank you Wiknesh. Orang Penang bila nak suruh Wiknesh datang CTC? Okey, Al-Hafiz Muhammad. Assalamualaikum kepada Cikgu Aslan, DJ Pak Su serta kru-kru malam ini. Saya doakan semoga sentiasa sihat ceria dan diberikan rezeki. Amin. Amin ya Allah. Mr. M Nizak Pawan. Salam Cikgu Lan, DJ Pak Su, semoga Allah berkati. Dia baru sampai Terengganu tu daripada KL. Pagi Melaka, tengah hari KL, lepas tu balik Terengganu. Mantap. Dah sampai Terengganu ke ni? Okey, dia kata salam kripto from Ganu. Wah, lain macam sekarang ni permainan. Dah up nampak. Okey, Muhammad Faizi, salam DJ Pak Su, Boboy dan Cikgu Aslan, semoga sihat selalu. Terima kasih Faizi. Kemudian kita ada Firdaus Mak Saleh, salam Cikgu Lan dan juga Pak Su, terima kasih. Faris Elmi, Assalamualaikum Cikgu Aslan, Pak Su, semoga sihat sentiasa. Dah lama tak dengar Cikgu Lan promote tentang Luno. Boleh cikgu terangkan konsep untuk Luno? Penat saya selfie untuk verification account. Penat ya. Okey, goal please daripada Hakim. InsyaAllah Hakim. Nanti saya minta cikgu tunjukkanlah. Lepas tu daripada Nur Najihah. EU ya, please. EU InsyaAllah. Okey, Airil Akmal, Assalamualaikum Cikgu Aslan, DJ Pak Su, Boboy, semoga sihat dimurahkan rezeki. Indeks USD H4 ada pertemuan MA 5, MA10 dan juga MA50 dengan Mik Bibi, adakah dipanggil Golden Cell? Itu tanya cikgu kejap lagi. Aizat Syahrudin, Assalamualaikum Cikgu Lan, DJ Pak Su. Gol macam tak ada momentum. Okey, ni gol insya-Allah. Terima kasih Aizat, nanti kita akan dengarlah sendiri. Saya buka suruh cikgu buka gol. Handsome cikgu saya malam ni, kata Helmi. Handsome cikgu. Ada maksud tu. Ada
Ada something. Dia nak analisa tu. Okey, buat Syahrukhan Malaysia ya. Pak Su mana rotan? Alamak. Pak Su tak pakai rotan sekarang. Pak Su jeling je. Okey, terima kasih Farhan. Cikgu Farhan kita. Kemudian kita ada Khalid intraday, analisis EU dah 2, EU 2 gol 1. Bobo City, alamak. Abah nak rotan kita. Takut. Okey. Anwar Abdullah, Assalamualaikum EU dan juga GJ Suhaimi Mat Isa, salam cikgu, ulang kaji bab trade saham. Alamak, banyak pasal saham ni. Kita ada Aman, kita ada Abdul Aziz, salam cikgu Pak Su, semoga baik selalu daripada Brunei. Branches Simon, good evening cikgu and Pak Su. Evening. Memasad Abdul Latif, salam cikgu. DJ Pak Su, saya dari Penang, gol Signal 1, dah sampai Ganu, alhamdulillah. Anwar, salam cikgu, semoga bertambah ilmu kita malam ni ya. Amin, insyaallah. Putera Jamal, assalam cikgu dan juga Pak Su. Ini Putera Jamal, kita ada Yus Hermi Kamal ya. Yus Hermi. Kita ada, okey. Jeling je boleh tak boleh pakai rotan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita dah makan banyak sangat masa ni. So sukalah untuk saya kita mulakanlah segmen yang dikuasakan oleh M Trading. Ni M ni bahasa orang bisu lah. Ya, OKU dia ni saya baru belajar ni M. Okey. Dia ada M besar, M kecil. M Trading. Okey. Baik, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kesian hari ni cikgu parking pusing-pusing. Sesekali Azul. Sesekali. Besok warm up. Saya pun kena juga tu hari kat buat hal kan, tersinggung. Aduh, masalah. Okey, baik cikgu. Saya terus serah kepada cikgu sebab saya dah ambil banyak, lebih kurang dalam 7 minit hari ni di awal-awal ni. So, silakan cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Su, kepada Boboy dan warga Siti dan semua yang berada di luar sana yang bersama-sama dengan kami di sini setiap malam Selasa di antara 10.30 malam hingga 11.30 malam. Malam ni kita dikuasakan atau ditenagakan dengan M Trading. Right? Okey tuan-tuan, alhamdulillah perjalanan cantik, semuanya okey. Dan lancang kuning, lancang pusaka nampak dari Tanjung Tuan. UST yang kukuh, hilangnya duka. Waktu naik entry penuh senyuman. Penuh senyuman masa nak entry ya. Ini pantun saya dapat tuan-tuan masa tadi maghrib saya beli sate. Saya dapat pantun. Wow. Saya menunggu sebab dekat rumah anak nangis. Rumah kata cik makanan, saya beli sate, saya tunggu cik dia. Okey, sate mana? Asli ke? Sate kajang lah. Sate kajang. Okay. Alright tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebenarnya saya duk terfikir cuba membuat beberapa perubahan dari kisah siapa yang saya nak berceritakan atau saya nak kongsikan. Tapi al-maklum tuan-tuan, waktu tu memang ada 1 jam. Jadi biasanya saya buat apa yang saya nak kongsi adalah saya ambil masa dalam setengah jam yang pertama. Jadi 15 minit pertama dah berlalu, saya ada lagi masa 15 minit saja. Di mana setengah jam kedua saya akan buka pada soalan-soalan tuan-tuan. Okey? Baik. Satu benda mungkin saya ambil masa dalam masa mungkin 5 minit Okey tuan-tuan. Sekarang apa yang saya buat bagi sesiapa yang tengok baru ni semalam saya ada post dekat saya punya wall. Saya tunjukkan satu nama berkena-mengena dengan kripto tuan-tuan Sebenarnya dunia sekarang dia dah semakin berubah, market semakin bertambah dan peluang semakin bertambah. Mana-mana market-market yang baru yang kita nak terokai adalah satu perkara yang sebenarnya yang menarik. Sebagai trader, cuba jauhkan perasaan takut. Ambil perasaan kita nak belajar. Itu yang saya ambil. Tuan-tuan di luar sana ramai yang muda-muda. Ada mungkin yang bayar anak saya. Ada yang bayar separuh berumur saya. Saya dah 50 tahun. Kalau saya nak buat tuan-tuan, takkan tuan-tuan tak nak buat. Dan tuan-tuan, kita kena ambil peluang yang ada. Macam kita trade juga, macam katakan kita nak buat pemilihan broker. Tak cuba, tak tahu. Di luar sana Pak Su, macam saya dulu buat tuan-tuan, bila saya nak trade, macam-macam saya kata. Saya akan bertanya, spread besar ke, spread kecil ke, withdrawal lama ke. Lepas tu
Dulu tuan-tuan, saya start trade actively lah, secara aktif selepas saya berhenti kerja 2012-2013. Ketika tu lepas tu, bila saya withdraw, saya mengambil masa seminggu pun dapat duit. Dulu saya kata, wow, seminggu. Dan akhirnya sekarang dia dah menjadi satu kebiasaan, satu norms. Bila kita withdraw, kita akan dapat dalam masa 24 jam. Dan ada beberapa broker yang mana dia akan memperbaiki servis masing-masing dengan mempercepatkan tempoh daripada kita withdraw sampai dapat tu dengan kadar yang pendek. Saya rasa pasal masih ingat kata-kata kita punya mantan menteri Sami Velu. Tak ingat tu. Kalau boleh cikgu ingatkan saya. Dia kata apa? Post hari ni semalam dapat. Ada orang kata withdraw hari ni semalam dapat. Saya dah teringat benda tu sebenarnya. Bukan apa, dia kata semalam tu satu malam. So bukan apa tuan-tuan, servis. Sebab dulu tuan-tuan, kenapa dapat lewat ataupun kenapa dapat ambil masa panjang? Sebab pada ketika tu Pak, proses untuk company nak proses withdrawal tu berlaku bukan di Malaysia, berlaku di luar. Di HQ sana. Contohnya broker-broker yang ada di Cyprus. Bila dia proses Pak, office dia buka pukul 3 petang, 4 petang waktu Malaysia. Kita hantar withdraw pukul 8 pagi waktu Malaysia. Jadi antara 8 pagi ke 4 petang tu dah ada delay. Betul. Kemudian dia proses lagi. Dia nak pindahkan daripada bank dia ke bank kat Malaysia satu hal lagi. That's why ambil masa berhari-hari. Sekarang ni Pak, banyak broker dah ada LD, local depositor masing-masing. Yang mana tuan-tuan, LD sekarang masing-masing ada cash in hand. Betul. Sebab tu ada yang kata, okay, nak withdraw baru tekan send, duit dah masuk kat bank. Sebab LD tu dah kenal siapa dia. Sebab orang ni asyik withdraw. Kan dia kata, okay bang, saya nak withdraw 100 lah. Okay, tekan. Dia pun tekan, dah masuk duit. Pasal dia kenal LD tu ada cash dan ada trust kat situ. Jadi tuan-tuan, norma tu dah berbeza. Beza dah. Jauh je daripada 2012-13. Saya dapat rasa perbezaan pasal benda tu. Jadi pada saya it's okay lah. And now pada saya selagi dalam masa 24 jam I'm okay. Depo cepat tak apa Sebab itu dia tahu ada setup kan. Memang lah. Dan tuan-tuan begitu juga. Sekarang kalau tuan-tuan tengok broker-broker dah mula meletakkan instrumen-instrumen terbaru. Contohnya dalam dunia kripto. Tuan-tuan tahu tentang Bitcoin, tuan-tuan tahu tentang apa? Tuan tahu tentang Litecoin, tentang Ethereum, tentang XRP, macam-macam. Dan yang bertanyakan tentang kripto ni tuan-tuan, saya duk fikir sebab Pak Su, malam macam ni memang waktu dulu sangat singkat. Sebab saya tengok market dah cantik, dah ramai orang aware. Dan saya yang mengambil satu tugas, satu tanggungjawab tuan-tuan, dengan platform yang ada ni, saya nak berceritakan bahawa tuan-tuan kena ambil tahu benda macam ni. Ini sebenarnya dunia untuk orang-orang muda sekarang ni. Tapi peluang ni, siapa dah grab dulu, dia dapat awal. Yelah. Peluang ni. Dan tuan-tuan, memang kita trade dengan banyak company, banyak broker. Di Malaysia, kita dah ada pilihan. Dah ada pilihan yang mana company-company tu diberikan license. Dan juga tuan-tuan, patuh syariah daripada Securities Commission. Jadi senang kita nak bercerita benda ni. Jadi bagi saya Dah senang. Dia tak ada isu dah sekarang. Tak ada isu. Jadi benda tu nanti insya-Allah saya akan kupas dari detail dan insya-Allah saya akan buat satu grup nak berceritakan panjang. Banyak benda yang saya nak kongsikan. Jadi bagi yang berminat nanti kan tengok saya punya wall lah. Wall saya Hazal Nashim, gambar saya dengan baby 10 bulan tu. Lepas tu insya-Allah saya akan letakkan link kat situ. Kita boleh bercerita, berkongsi dengan lebih detail. Betul. Itu yang terbaik lah. Yep. Sebab slot ialah 1 jam tuan-tuan, tak banyak mana pun. Tapi saya nak bagi tuan-tuan awareness, macam bagi satu spark. Jadi okey, kena ambil tahu. Walaupun tuan-tuan saya dah start buy and sell 2017, masa tu saya dah ada semangat, tapi dia belum ada green light daripada government. Itulah, sekarang ni dah ada green light. Sekarang dah ada. Sebab ada yang bertanya benda-benda macam ni. Macam contohnya, ini adalah satu link tuan-tuan tengok, adalah daripada Security Commission mengatakan bahawa ada 3 company setakat ni yang diberi license untuk nak mengendalikan kripto. Jadi kalau tuan-tuan ada deal dengan mana-mana company yang bukan daripada 3 ni, jadi perlu diperhatikanlah. Saya sendiri tuan-tuan, salah satu nama ni saya dah deposit, saya dah buy, saya dah sell dan saya dah withdraw.
saya nampak proses tu, saya faham proses tu. Dia lebih kurang macam kita trade currency juga, tak ada masalah. Cuma benda ni berada kat Malaysia, jadi kita nampak proses tu. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita boleh mempelbagaikan kita punya portfolio. Ya. Kita trade, kena ingat tuan-tuan, bila tuan-tuan trade currency, ia bersifat jangka masa pendek, yang mana tuan-tuan boleh scalping dalam masa hari yang sama, atau swing mungkin dalam masa minggu yang sama. Tapi bila tuan-tuan katakan bercakap atas platform untuk kripto, tuan-tuan berpeluang untuk holding dia umpama macam saham, tuan-tuan memilikinya, dan ia bersifat 100% digital. Jadi nanti slot lain, InsyaAllah, tempat lain, InsyaAllah saya akan lebih detail. Okay, so untuk malam ni tuan-tuan, seperti biasa analisa sememangnya. Lepas tu saya duk fikir apa pair yang saya nak cerita, sebab saya sentiasa nak tengok respon daripada tuan-tuan. Jadi antara cara yang saya rasakan dalam masa yang sangat pendek, less than 24 hours, saya dapat lihat respon tuan-tuan, pair mana yang tuan-tuan nak sangat atau majority. Definitely saya akan gunakan saya punya channel. Tuan-tuan, setakat ni Alhamdulillah ada 5,269 subscribers, dan yang aktif setakat sekarang sekitar dalam 20%. Pada saya dah ramai. Mungkin dalam 1,000 orang. Dan dalam 1,000 tu tuan-tuan, 620, sekitar 60% yang respon kepada apa yang saya tanyakan. Baik. Dah ramai tuan-tuan, 600 orang. Ramai gila. Okey, so kalau tengok kat sini, saya tanyakan petang tadi sekitar dah lewat petang, 6-16 petang. Saya duk fikir apa nak buat bulan ni. Tu Ya Allah, goal. Lepas tu pun nampak kan senang kan? Kita go by number tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nampak di sini saya dia bagi 10, saya memberikan 10 pilihan, sebab dekat polling tuan-tuan dia maksimum 10 je. 10 je lah. Jadi saya gunakan ke semua 10 tu, dan saya tahu pair yang ramai peminat adalah major pair yang ada USD. Saya dahulukan dengan AUD USD, NZD USD. Tuan-tuan semua boleh nampak. Euro USD, GBP USD, USD Canada, USD CHF, USD JPY. Semua tu 7 tu semuanya ada USD, dan Euro JPY, EJ, GBP JPY, GG, dan Gold. Gold pun ada USD. Bermaksud tuan-tuan, di sini daripada 10 pilihan diberi, 8 pair tu semuanya ada USD. Berkenaan dengan USD. Yes. Dan 88 tu peminat paling ramai emas. Gold. Dan tuan-tuan, peratusan ni saya dapat tak pernah berubah. Lepas tu setiap kali saya post tanya soalan ni, saya letakkan kalau gold memang pemenang. Gold memang pemenang. Ramainya token-token emas. Dan pemenang dia pula lepas tu, kalau lepas tu tengok dia punya jarak dia. Ni gold 42% daripada 623. Okey. So yang kedua terdekat adalah GU 17%. Jarak dia 40%, tuan-tuan, ada 261 vote. Yang kedua adalah 17%, 104. Dan ketiga adalah EU 16%. Nampak tak? Jarak GU dengan EU hampir sama, 1%, tapi jarak GU yang kedua dengan gold jauh. Jauh gila. Nampak tak? Peminat yang so far yang berada ataupun yang klik dalam saya punya ni, majority ni memang peminat gold. Sebab kenapa? Jadi bila macam tu kita nampak kenapa gold menjadi rebutan. Saya tuan-tuan, bila saya sebut gold, kalau sekarang Alhamdulillah hampir setiap minggu saya jumpa mak mentua saya. Kalau bercerita pasal gold, dia mesti, gold boleh beli ke? Bila boleh beli? Dia cakap, relax, saya tengok chat, belum lagi mak, kata. Okey. Ini orang tua ni banyak duit ni. Dia kalau gold hidup, dia tahu. Jadi tuan-tuan, orang nampak tak nilai tu daripada zaman orang yang dah berumur 70 tahun, 80 tahun sampai sekarang, nilai tu Gold tak pernah lah tidak pernah mengecewakan. Dan sekarang tuan-tuan, pergerakan gold telah pun bergerak dalam keadaan yang sangat mantap. Dan tuan-tuan nampak mungkin sekarang siapa realize harga dia mungkin jatuh sedikit, itu adalah bersifat sementara, atau bahasa teknikal dia pembetulan teknikal, atau bahasa Inggeris dia retracement. Meh sama-sama kita tengok sesama apa yang cuba diterangkan oleh gold. Tapi tuan-tuan kena ingat gold adalah suatu instrumen yang mana dia dibandingkan dengan USD. Tadi tuan-tuan tengok daripada 10 ada 8 pair yang ada USD. Jadi untuk memulakan semua tu, indeks. tengok
indeks USD. Apa cerita? Apa cerita? Jadi kita dah nampak ni mak dia. Ni dia punya mak, dia punya ibu dia. Ini menceritakan apa yang sedang berlaku sekarang, apa yang dijangkakan berlaku keesokan harinya atau insya-Allah sepanjang minggu. Ni cerita dia. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan di indeks USD ni, di sebelah kiri sekali adalah time frame weekly. Okey. Dan jelas yang kita nampak tuan-tuan, satu minggu cuma ada satu candle weekly. Saya besarkan basuh di sini. Kau jahang merah dia. Okey. Tuan-tuan nampak minggu ni candle tu tuan-tuan, dia ada merah ni, Allah, merah ni, dan dia sedang bergerak daripada garisan 5-10 high, iaitu resisten untuk minggu ni. Dia sedang bergerak ke bawah. Ke mana? Ke kawasan 5-10 low di weekly. Jadi, lepas tu pergerakan gold yang kita nampak jatuhan ni adalah pergerakan daripada tertinggi di weekly kepada yang terendah di weekly. Dan pergerakan tersebut tuan-tuan telah pun memasuki suatu ruang, suatu zone yang mengatakan aku jatuh ni dah lemah. Ceritalah lebih kurang. Dah lemah Dah lemah dah. Kalau siapa nak masuk, pada saya cadangkan sabar je lah. Kita tunggu dia pusing. Tapi kalau kata nak juga masuk, tuan-tuan kena faham lah pergerakan-pergerakan tu dah semakin dia dah semakin perlahan sebenarnya. Dia dah hampir sampai ke destinasi dia. Bagi sesiapa yang faham ni adalah apabila candle di weekly berada di kawasan 5-10 high, itu adalah kawasan-kawasan yang terbaik untuk kita meletakkan entry sell. Bermaksud zone sell telah pun paksu bermula 2 minggu lepas. Dia turun naik dan disambung dengan minggu lepas, dan minggu ni telah pun berada di pertengahan jalan dan sedang bergerak menuju ke destinasinya. Inilah mapping BBMA, iaitu pergerakan daripada 5-10 high ke 5-10 low. Saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya apa yang saya nak buat, saya lebih rela bersabar, SSS, sabar untuk menunggu kawasan yang terendah dan sedia untuk beli. Sebab saya trader mingguan, satu minggu punya trader. Kalau tuan-tuan scalpers mungkin perjalanan dalam masa kurang daripada 24 jam, tuan-tuan boleh gunakan ilmu masing-masing, masih lagi ada kejatuhan sebenarnya kalau untuk scalping. Alright. So apabila kita rujuk di weekly, kita tahu kedudukan terendah adalah di zone 5-10 low di weekly. Dan apabila kita menggunakan time frame lebih kecil, iaitu di daily, zone re-entry buy di daily adalah kawasan-kawasan market hilang volume buy di daily. Okey, dan kalau saya besarkan ni basuh, saya jadikan sebagai only right. Nampak Okey, sekarang kita fokus kepada candle yang sedang dalam jatuhan ni. Okey, ini jatuhan mencari 5-10 low di weekly, dan bila kita pergi kepada daily tuan-tuan, lepas tu daily, apa yang kita nampak? Lepas tu nampak candle semalam, hari Senin semalam, yang merah ni kan, telah tutup di bawah garisan hitam tengah ni. Okey. Hitam tengah ni tuan-tuan, ini adalah garisan mid BB. Jadi dia telah masuk di kawasan yang mana di antara mid dengan low. Jikalau tuan-tuan nak entry sell, apa yang biasa saya cadangkan adalah entry sell, tuan-tuan cari adalah di antara zone top dan mid. Itulah entry yang terbaik. Apabila candle mula berada di bawah mid BB, di zone untuk MHV ni, maka yang terbaik tuan-tuan adalah sabar untuk menunggu peluang buy. Itu cadangan saya. Tapi terpulang tuan-tuan semua sebab masing-masing ada target sendiri. Saya ambil perjalanan weekly sebenarnya. Ambil gambaran besar untuk sepanjang minggu. Yes, tu yang saya tunjukkan. Dan kita nak tahu adakah jatuhan ni how weak, berapa lemah jatuhan ni. Dan kalau kita nak tahu, kita boleh kecilkan lagi time frame kepada time frame 4 jam. Kenapa 4 jam? Sebab 4 jam tuan-tuan, 4 jam adalah suatu
time frame yang sememangnya sesuai sebagai full structure untuk bacaan weekly. Daripada kawasan atas ke kawasan bawah, tuan-tuan, perjalanannya adalah perjalanan di time frame 4 jam. Jadi secara asas multi time frame, ataupun kita nak tahu bahawa perjalanan tu dah kuat atau dah makin lemah, kita menggunakan, atau saya menggunakan bacaan momentum. Iaitu kalau lepas tu tengok di sini ada satu candle merah clear di sini, candle yang tutup di bawah garisan low BB. Maka ini nama dia candle momentum. Candle momentum adalah candle yang menyatakan bahawa trend di time frame 4 jam ni berterusan. Dan candle momentum sell di 4 jam ni, tuan-tuan, ni adalah candle yang menyatakan bahawa perjalanan daripada kawasan tertinggi weekly, iaitu di 5-10 weekly, adalah valid untuk jatuh sehingga 5-10 low weekly. Candle ni bawa cerita. Candle ni bawa, clear. Kenapa dia kuat, tuan-tuan? Sebab candle momentum ni adalah candle yang tutup di bawah ke semua 8 garisan dalam BBBA, termasuk MA50. Jadi, tuan-tuan, candle ni sangat kuat. Sebab setiap garisan tu adalah purata perjalanan. Contohnya, garisan BB, purata perjalanan 20 candle. Macam sekarang ni. Ni, 20 candle. Mid BB, dia nama dia arah kukuh, di re-entry. Dan bila ada momentum, candle tutup di bawah garisan low BB. Low BB merupakan kawasan resisten. Ditambah lagi dengan candle tutup di bawah MA50, tuan-tuan. Candle ni yang bawa cerita. Aku nak hitung ni. Jadi bila ada momentum sell, ni ada re-entry sell dan jatuhan berterusan. Dan apa yang kita nampak lepas tu? Kita nampak contoh, ini momentum sell, ini momentum sell. Kemudian minggu lepas, semalam, ini pun ada momentum sell. Nampak? Bila ada momentum sell, ada re-entry sell. Bila ada momentum sell, ada re-entry sell. Tapi, tuan-tuan, bezanya, ada beza. Kenapa saya kata jatuh semakin lemah walaupun ada momentum? Bezanya momentum sell, re-entry sell dengan momentum sell yang ni dan re-entry sell di sini adalah, di sini, tuan-tuan, MA50 di atas garisan mid BB. Di sini, tuan-tuan, MA50 di bawah garisan mid BB. Tu cerita dia. Kekuatan momentum, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, biasanya bentuk-bentuk biasa berlaku adalah apabila muncul momentum sell, dia buat re-entry sell, MA50 pada ketika tu masih lagi berada di bawah MBB. Tuan-tuan, re-entry sell memang mantap. Kita nak entry yang kuat. Tetapi apabila ada momentum sell juga dan ada re-entry sell yang sekarang ni berlaku, tuan-tuan, impact daripada news USD, tetapi MA50 berada di atas garisan mid BB. Dan jarak, tuan-tuan, besok kalau kita melihat candle-candle di H4 ni, semakin lama semakin tutup di dalam BB dan menjauhi low BB, tuan-tuan akan nampak jarak di antara top BB dan MA50 semakin rapat. Dan tuan-tuan akan nampak top BB akan menguncup dan low BB juga akan menguncup. Itu tandanya market sedang bersedia untuk membuat U-turn. Tu tanda-tanda dia. Dan time besar, tuan-tuan dah tahu, macam saya katakan tadi, di daily dia berada di kawasan-kawasan di bawah MBB. Jadi itu yang sebenarnya saya tunggukan. Tu. Dan kalau saya besarkan, tuan-tuan, sebenarnya jatuhan ni dia akan, biasa candle lah, dia akan mencari tempat-tempat yang terendah sebelum ni. Kita dah nampak ni tempat-tempat terendah. Di kawasan sini. Mungkin sampai ke situ, wallahualam. Dan yang akan memvalidkan perjalanan untuk nak naik adalah bacaan momentum buy di 4 jam. Sebab momentum buy di 4 jam yang akan membawa perjalanan. Jadi kalau ini, tuan-tuan, baca momentum sell di H4, jadi yang akan membatalkan momentum sell adalah momentum buy. Bagi sesiapa yang memang dah pun pernah mengikuti sesi ni sebelum ni, saya ada kongsikan bahawa, tuan-tuan, perjalanan daripada momentum sell untuk berakhir dengan digantikan dengan momentum buy, ia memerlukan bilangan candle sekurang-kurangnya 20 candle. Kenapa? Saya bukan saya bukan petik atas langit 20, tidak. Sebab, tuan-tuan, kita menggunakan BB yang mana BB adalah purata perjalanan
20 candle. 20 candle. Jadi ini cerita dia. Sebab kita menggunakan satu garisan yang membawa perjalanan 20 candle. Dan low BB adalah kawasan support dan top BB kawasan resistance. Jadi dia bergerak di antara top and low perjalanan 20 candle. Jadi kalau tuan-tuan lihat di sini, okey, Pak Su, sama-sama kita kira. Baik. Ini adalah candle yang pertama. Sekejap saya clearkan dulu Pak Su. Sekejap. Okey, saya besarkan. Saya buka 4 jam besar now ni. Okey, ni clear lah. Boleh. Okey, ni Pak Su, ini adalah candle momentum sell yang pertama. Okey, kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Okey, 10 candle. Okey. Sekali lagi tuan-tuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul? Dah 20 candle. 20. Bermaksud apabila dah muncul lebih pada 20 candle, bermaksud pergerakan tu semakin lama semakin lemah. Tu sebab saya kata bila muncul candle momentum sell yang pertama, kemudian ada re-entry, dia belum sampai separuh pada perjalanan. Jadi candle tu kuat. Tetapi apabila dah melebihi 20 candle, dia dah makin slow, makin slow, makin slow. Okey, ini yang belum berlaku. Mungkin tuan kata tak make sense. Okey, kita ambil yang telah berlaku lah. Okey, lepas tu tengok kat sini. Saya ambil kena momentum yang pertama. Ni yang naik. Ni yang telah berlaku. Okay. Bila telah berlaku, tuan-tuan nampak sebenarnya apa yang saya cuba nak sampaikan. Itu sebab tuan-tuan, saya ada kata-kata dalam saya punya grup, kita buat pelan-pelan dulu. Saya nampak apa yang saya nampak apa yang biasanya berlaku. Biasanya. Dia ada banyak kemungkinan. Tapi bila saya terangkan ke orang, payah. Jadi bila payah, saya cakap one by one. Kita gerak pelan-pelan dulu. Sekarang saya tunjukkan secara keseluruhan. Yang telah berlaku, apa yang nak digambarkan selepas ni. Okey, bila berlaku momentum buy pertama basuh di sini, ini candle yang pertama. Okey, sekarang cuba kita kira bilangan candle. Ini candle momentum sell. Ini yang candle ni tuan-tuan, basuh yang membatalkan bacaan candle yang ni. Yang naik ni. Okey. Jadi kita tengok jarak dia. Okey, berapa candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini 10 candle. Okey. Tengok lagi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini buat suai. Ni. Okey, jadi nampak tak? Ni dah 20 candle. Kalau lepas tu tengok daripada, dan juga tuan-tuan tengok fokus. Ni saya tunjuk cara membaca chart. Tengok dia ada momentum, dia ada entry. Kalau lepas tu tengok candle ni lagi tinggi pada momentum kan? Ni lagi tinggi kan? Betul. Tetapi candle ni tuan-tuan, tidak ada satu pun tutup di luar BB. Tak ada. Ini maksudnya tutup di luar. Yang naik ni semua tutup di dalam. Tutup dalam. Tu tandanya yang naik tu lemah. Dia naik tapi dia lemah. Sebab dia berada di dalam BB. Inilah zon-zon market hilang volume. Tapi pada ketika ni tuan-tuan dia naik, walaupun dia dah tutup dalam BB, tapi EMA 50 masih berada dalam BB. Sehingga jeng. Ni. Nampak tuan-tuan? EMA 50 mula berada di luar BB. Inilah kawasan-kawasan yang kita tunggukan. Itu tanda dia. Itu sebab bila guna BBMA, tuan-tuan kena guna semua garisan. EMA 50 ni kuat. Dan cara yang sama tuan-tuan terbalikkan apabila dia jatuh. Nampak tak? Momentum ni re-entry. Ni yang saya katakan EMA 50. Besok tuan-tuan ada lagi 6 candle DH4. Jikalau dengan 6 candle DH4, dan jikalau tuan-tuan nampak candle mula tutup dalam BB dan tak ada momentum dah, lepas tu tuan-tuan nampak EMA 50 masih, dan jarak EMA 50 dan top ni semakin dekat. Tu tandanya yang jatuh dah dekat-dekat dah habis. Jadi benda ni kita boleh apply kepada mana-mana candle. Jadi kita nampak yang indeks USD, kita jangkakan kejatuhan dia semakin lemah. Dia nak buat U-turn. Jadi bila USD lemah, gold dia naik. Jadi apabila USD kuat, gold jatuh. Jadi cuba kita pergi dekat gold. Mana pula gold? Bawah ni. Nampak? Saya pergi pada daily.
Sekejap lepas tu saya pergi ni only saya buka. Lepas tu nampak. Saya buka 4 jam lah. Tuan-tuan nampak? Nampak tak? EMA 50. Momentum ni cantik pasal. Nampak momentum ni? Ni cantik. Dia masih bawah ni. Tapi sekarang momentum ni lagi cantik sebab EMA dah masuk dalam BB. Dan EMA di atas mid BB. Tetapi tuan-tuan, EMA ni dah berada di bawah mid BB dan sekarang tidak ada bacaan momentum buy dan BB top dan low dia dah mula merata. Nampak tak dia buat sideway? Dia dah mula. Mana kekuatan tu dah. Setakat candle sekarang tuan-tuan, tak ada. Kalau esok ada tiba-tiba sebatang kena 4 jam buat momentum buy, BB kembang, tu namanya dia sambung naik. Tapi selagi tidak ada candle tu dan BB flat, candle tutup dalam BB, ni tanda-tandanya dia dah lemah naik. Jadi itu sebab tadi USD bila dah lemah jatuh, emas pun dah lemah untuk naik. Betul lah. Dia terbalik je. Yes, terbalik. Dan ini tuan-tuan dalam keadaan retracement. Jadi bila kita buka di daily, kita dah mula nampak apa? Kita dah mula nampak garisan MA5 tuan-tuan. Daily ni candle belum siap lagi belum siap. Okey, jikalau candle tuan-tuan, lepas tu MA5 ni mula bersentuh dengan mid BB. Dia ada cerita kat situ. Tengok dengan mid BB ni tengah hitam tengah ni mid BB. Okey. Apa yang saya nak sampai ke tuan-tuan adalah yang saya jangkakan, ni jangkaan adalah di daily ni dijangka untuk berlaku pertemuan di antara 3 garisan, iaitu mid BB merupakan garisan untuk mewakili 20 candle dan MA5 high, MA10 high. Pertemuan 3 garisan tu pasu selepas momentum adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan. Apakah itu? Okey, saya bagi satu contoh. Saya nak tengok mungkin ada contoh terdahulu kat sini yang saya boleh gunakan. Okey. Alright, pasal saya bagi satu contoh. Tuan-tuan, saya nak terangkan apa yang saya bayangkan. Jadi elok saya tunjukkan benda ni. Betul. Lebih kurang macam ni yang saya punya jangkaan. Saya tandakan sini dulu dan saya besarkan. Okey. Lepas tu tengok ini ada satu candle momentum buy. Yang biru ni. Okey, momentum buy. Dan kemudian tuan-tuan nampak tak? Candle ni flat. Betul. BB flat. Lepas tu garisan biru merah ni tuan-tuan, 5-10 low bertemu dengan mid BB. Dia berada kat bawah. Dia flat dia. Ini yang saya tunggu. Sebab apabila pertemuan di antara mid BB dengan 5-10 low, itu tanda-tanda kekuatan untuk naik. Tapi sebelum tu memang tuan-tuan dia akan buat sideway. Tang sideway ni kita cakap mana pula kau nak pergi. Tapi tuan-tuan, dalam BBMA benda ni kalau berlaku saya memang suka sangat lah. Sebab saya tahu saya akan saya memang buy semata-mata dan memang dia akan kadang bertahan sideway tu berhari-hari. Kena banyak bersabar. Sekali dia pergi, jadi sebenarnya itu yang saya jangkakan untuk yang ni. Jadi kita kena banyak bersabar. Dia berada tuan-tuan, bila biasanya market dia bila buat momentum, dia punya tandang atau reject biasa kat mid BB. Lepas tu berlaku pula pertemuan 5-10 high dengan BB. InsyaAllah itu yang saya jangkakan. Dan untuk jatuhan, tetapi bacaan yang akan validkan bahawa dia jatuh adalah apa tuan-tuan? Buka di 4 jam, tuan-tuan boleh lihat ada atau tidak bacaan momentum sell di 4 jam. Sebab ini adalah re-entry di weekly, MHV di daily, full structure DH4. Jadi jikalau muncul momentum sell DH4, maka terbatallah momentum buy DH4. Itu bacaan gold. Itu yang kita tunggu-tunggukan sekarang. Dia nak melihat kekuatan. Bila tuan-tuan, bila insyaAllah dia buat katakan momentum sell DH4, tuan-tuan akan nampak insyaAllah di dolar ni, dolar Amerika ni, tuan-tuan akan nampak. Sekejap saya buka ni. Tuan-tuan akan nampak momentum buy pula dekat sini. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak momentum buy di indeks USD, tuan-tuan tahu dah, gold sell, EU sell, GU sell, UCAD buy, UCHF buy. Cikgu bagi jawapan semua dah tu. Satu indeks tuan-tuan boleh trade 4-5 pair. Sebenarnya banyak lagi. Saya bagi tu je. Itu kuat. Itu sebab kenapa saya nak sangat cerita indeks USD. Indeks dulu. Sebab bila dia bergerak tuan-tuan, yang lain dia mengikut je.
Mengikut aja. Saya sekarang tuan-tuan sedang menunggu AU terkejun, NU terkejun, GU terkejun, EU terkejun, Gold terkejun, UK naik, UCF naik. Berapa pair? Dah 7 pair tuan-tuan. Tak menang tangan nak layan 7 pair. Mana tu gaba-gaba. Wih, dah 11.15. Mungkin Basu boleh pilih soalan. Soalan ya. Semua betul je. Okey, indeks saya pun tak tahu nak pilih yang mana sebab bila cikgu dah sebut indeks, dia dah keluar tentang EU, UK apa semua kan. Tapi tak apa jugalah, saya cari juga. Saya ambil yang atas kot. Boleh. Siapa tadi minta EU EU dah. EU dah. JJ? Oh, JJ belum. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dalam currency ni dia ada, sebab kita trade dengan pair. Kalau currency sebelah tu dia kuat, sebelah tu lemah. Jadi kalau sebelah tu naik, yang sebelah tu kita dah tahu dah dia akan jatuh. Dan sebenarnya tuan-tuan, walaupun tuan-tuan mungkin tak mahir dari segi pair, apabila ada satu pair yang membuat bacaan re-entry di weekly contohnya, akan ada banyak pair yang juga membuat bacaan re-entry di weekly. Apabila salah satu pair yang ada re-entry di weekly itu bergerak dengan adanya momentum di H4, percayalah, pair lain akan follow. Jadi minggu ni tuan-tuan, banyak pair berlaku zone-zone re-entry di weekly. Jadi untuk nak menjawab dari JJ, kebetulan ada list JJ ni sebab saya tahu JJ antara benda pair yang favorite kan. Okey. Tuan-tuan, kita pergi ke weekly, kita tengok apa yang ada di weekly, apa yang ada di daily dan apa yang ada di 4 jam. Okey. Saya nampak setup tu. Okey. Saya nampak saya tuan-tuan, tangan saya gatal tengok cikgu punya tu yang tak boleh tahan tu. Okey, tuan-tuan, saya besarkan. Okey. Pasu nampak pasu, candle di weekly, dan tuan-tuan pastinya nampak, terutama peminat tegar JJ, tuan-tuan nampak yang candle di weekly berjaya. Ni tuan-tuan setup macam dalam buku. Tuan-tuan saya kata, setup macam dalam buku. Okay. Sebab candle di weekly berjaya menyentuh MA5 high. Bermaksud aku dah masuk zone tertinggi weekly, dan di daily tuan-tuan, zone dia belum confirm zone market hilang volume sell di daily. Yang kita nampak macam arah kukuh buy, yang dulu selalu pasu saya sebut candle terlajak. Cuma tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak re-entry sell di weekly, nampak market hilang volume sell di daily, dia belum valid. Dia bagi zone, aku dah masuk kawasan sell ni, tapi adakah aku dah valid? Belum. Dia valid tuan-tuan hanya dengan bacaan momentum. Momentum di mana? Momentum di time frame H4. Sebab itulah saya menggunakan 3 time frame. Saya nak baca weekly, apa yang sedang berlaku minggu ni. Dia kata re-interest weekly. Best. Jadi tuan-tuan, apa yang saya buat adalah untuk mendapatkan confirmation bagi sesiapa yang macam ya ke, dia kata aku tak percaya lah. Tak apa, tuan-tuan sabar, tunggu munculnya momentum sell di H4. Dan kalau saya besarkan tuan-tuan akan nampak di sini telah pun muncul bacaan momentum buy di H4. Sebab apabila munculnya momentum sell di H4, maka dia akan membatalkan momentum buy di H4. Dan sekarang tuan-tuan dan Pak Asu nampak low BB dah mula mencangkuk. Apa maksud dia? Maksud dia, aku dah lemah. Okey. Aku dah lemah. Dia berbisik, aku dah lemah ni. Tetapi kalau dia kembang balik, aku kuat. Itu sebab BB tuan-tuan, dia main peranan. Dia bukan saja saya letak, tak ada. Bila market nak berubah arah, tuan-tuan akan nampak BB menguncup. Jarak di antara top dengan low, dia makin dekat. Tapi top low takkan bertemu. Cuma dia dekat. Ada benda nak berlaku. Di time frame besar, kita nampak re-entry sell di weekly. Di daily kita nampak market dalam volume sell. Di 4 jam ni bawa cerita ni tuan-tuan, kita nampak top dengan low sekarang dah mula menguncup. Besok ada lagi 6 candle di H4. Jadi kita tengok, adakah kuncupan semakin kuncup. Dan kalau muncul momentum sell, maka valid lah perjalanan re-entry sell di weekly, market hilang volume sell di daily. Syarat again,
valid hanya dengan momentum sell. Sebab ada kawan-kawan dekat sana dia kata apa ni, kata momentum sell, kata re-entry sell dekat weekly tapi tak jatuh pun. Tuan-tuan, ayat yang didengar tu tak habis. Momentum re-entry sell di weekly dan market hilang volume sell di daily hanya valid selepas munculnya momentum sell, baru full stop. DH4. Jadi penuh. Sekali lagi, re-entry sell di weekly dan market hilang volume sell di daily hanya akan valid apabila munculnya momentum sell DH4. Pegang ayat tu, pegang benda tu. Itu juga tuan-tuan, dia pusing-pusing macam mana pun, tu juga. Itu yang saya akan tanya berulang ke dia dan saya punya group. Saya pusing-pusing ayat, faham tidak? Sebab market tuan-tuan memang mengelirukan. Jadi kita kena berani dan bertahan. Okey, ni aku yakin. Jadi kalau untuk trading tuan-tuan, lepas tu sebenarnya entry ni ada banyak cara. Bila kita dah nampak perjalanan macam ni, kita boleh letak strategi. Saya nak kongsikan satu strategi, dia panggil strategi pucuk. Wow, strategi pucuk Dia bersyarat tuan-tuan. Sebab tuan-tuan selalu nampak dekat Facebook orang post dia punya hasil, tapi bagaimana dia dapat benda tu, saya nak tunjukkan malam ni. Kadang-kadang kenapa? Get ready. Tuan-tuan siapkan pen, siapkan pensel. Ni rakaman, tuan-tuan boleh tengok banyak kali. Okay. First, pandang secara besar. Kita nampak weekly adalah re-entry sell. Okay. Kita nampak daily adalah bentuk market hilang volume sell tapi belum valid. Dan kita nampak di 4 jam masih belum lagi ada bacaan momentum sell. Tapi kita nak pucuk. Tuan-tuan, bila kita trade, kita kena tahu high risk, high gain. Okay. Jadi mana-mana entry pucuk atau zon-zon tertinggi, tuan-tuan harus meletakkan satu jumlah yang tuan-tuan sanggup loss. Itu kunci dia. Sebab H4 tak ada momentum sell lagi. Kena letak satu jumlah yang sanggup loss. Kalau tuan-tuan tak berani, okay, this strategi tolak tepi. Tunggu momentum sell. Tapi bila tengok orang dapat pucuk, geram pula kan? Geram pula. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita nak trade, ni cadangan, tuan-tuan perlu ada lebih daripada satu akaun. Berapa? Yang penting lebih daripada satu. Sekurang-kurangnya 2 lah. Sebab kalau tuan-tuan nak buat strategi yang saya nak kongsikan ni, tuan-tuan kena ada sekurang-kurangnya 2 akaun. Satu akaun yang tuan-tuan letak, okay, aku sanggup loss. Ni yang saya nak tunjukkan. Akaun kedua yang, okay, aku nak tunggu dia confirm dia baru ke jalan. Yang tu akaun kedua. Jadi yang sanggup loss ni tuan-tuan, jumlah dia dah tu lebih kecil daripada yang kedua. Berapa? Tuan-tuan tentukan. Sebab mungkin saya kata $100 kata besar sangat. Tapi mungkin ada orang kata kecil sangat. Jadi subjektif. Jumlah tuan-tuan tentukan. Okey, cara dia macam ni. Caranya tuan-tuan fokus kepada time frame yang menunjukkan MHV. Itu cara dia. Pertama. Okey, sekejap Okey, tuan-tuan dah nampak ini kawasan-kawasan tertinggi. Tuan-tuan nampak macam arah kuku buy. Betul. Make sure ini zone dia antara top BB dan mid BB. Saya besarkan Saya besarkan sedikit. Okey. Katakan tuan-tuan berdini, tuan-tuan kena ada PO, pending order. Maknanya pending order sini adalah sell limit. Anything pending order di atas garisan harga semasa adalah sell limit. Anything di bawah harga semasa hingga ke mid BB adalah sell stop. Okey. Contoh Pak Su, katakanlah ni saya tunjukkan strategi dia yang orang buat sebenarnya. Dulu saya tak tahu, tapi saya tanya orang, oh macam ni rupanya. Okey. Saya letak satu garisan. Kita anggap ini garisan tempat untuk kita nak meletakkan sell limit. Okey. Dan first, sebelum saya terlupa, kita tengok jarak di antara top dan mid. 200 pip. Anggaran 200 pip. Okey maksud? Jadi tuan-tuan kena nampak, okey, ni 200 pip. Bagaimana aku nak mengurangkan risiko supaya 200 pip tu tidak menyebabkan dengan mudahnya akaun kita akan MC. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat pasu? Kita boleh ni cadangan, kita boleh antara 200 pip tu kita meletakkan 5 layer, yang mana satu layer itu jarak dia adalah 40 pip, 40 pip, 40 pip. Cadangan. Tuan-tuan boleh fikir ni daripada idea yang saya kongsikan ni. Okey.
Jadi katakanlah kita letak 5 layer. Jarak antara layer itu adalah 40 pip. Sebab 40 darab 5 200 pip. Okey, sekarang tengok saya letak, katakan ni 2 layer. Saya ambil kasar je lah. Okey, ni 3 layer. Ni 4. Dan ni 5. Okey. Lepas tu, kalau kita trade, okey, kalau kita hanya meletakkan satu layer, kebarangkalian untuk kena 50%, kebarangkalian untuk tak kena pun 50%. Bermaksud sama, kita mungkin kena, mungkin tak kena. Mungkin tak kena. Contoh Pak Su, kat lautan dekat satu kolam kan, kita nampak banyak ikan. Mana kita rasakan paling mudah untuk dapat tangkap ikan? Menggunakan pancing yang satu joran atau kita jala? Logiknya jala. Pasal tu layer lagi banyak, lagi senang dapat entry. Saya bagi 5. Contoh letak 10 layer, maknanya lagi mudah untuk dapat entry. Sekarang saya letak 5 layer lepas tu, jarak dia 40 pip. Tapi 40. Jadi 200. jarak dia 200 pip. Kalau tuan-tuan nak meletakkan, katakan aku nak tambah layer lagi lah, kot tak kena. Buat 10 layer, jarak setiap layer 20 pip. 20 pip. Jadi lagi banyak layer, kebarangkalian untuk nak kena lagi tinggi. Tu konsep dia. Okey. Sekarang lepas tu, katakan dia naik, dia naik, dan macam sekarang ni katakan dia touch, dan daripada 5 ni tuan-tuan, atas ni pula tak kena, dan katakan harga dia jatuh. Dan 4 bawah ni kena, atas kali ni Pak Su tak kena. Katakanlah atas ni tak kena. Bila atas tak kena, katakan market dah jatuh sampai kena buat arah kukuh sell, dekat 4 jam buat momentum sell. Itu biasa berlaku. Lepas tu apa tuan-tuan buat? Yang tak kena ni, tuan-tuan delete. Bila delete, tuan-tuan akan nampak, aku dapat pucuk. Nampak? Secara tak, yelah, sebab kita nampak zone dan kita layer. kita layer. Jadi antara 5 tu Pak Su, langsung nampak terus pucuk tu. yes. Dan satu lagi, kalau tuan-tuan nak buat pucuk dengan satu layer, ini 5 dapat 4. Okey. Satu lagi account. Ini kita consider tip and tricks lah orang promo sebenarnya. Antara caranya lah. Tuan-tuan nampak bila turun, bila dia dah semua turun, lepas tu katakan candle dah jatuh sampai dekat kawasan sini. Lepas tu dekat 4 jam pula tuan-tuan, katakanlah dah ada bacaan momentum sell di H4. Dah tentunya dah panjang jatuh. Okey, tuan-tuan dapat 4 layer kat sini. Layer yang 3 kat bawah ni Pak Su, 1, 2, 3 delete. Tinggal satu je kan? Satu. Nampak pucuk tak? Lepas tu post dekat Facebook, siapa nak ilmu pucuk. Padahal sendiri boleh buat. Bukan apa tuan-tuan, saya tunjuk ke tuan-tuan bagaimana nak promo untuk jadi sebagai seorang IB. Boy. Ni cara dia. Ni salah satu cara. Sebab kita guna pukat. Jadi kita dapat kebarangkalian untuk pip lebih meriah tu lebih banyak. Betul. Kalau kita guna dekat lautan yang besar, pakai pancing je, kebarangkalian dapat ikan yang banyak memang sikit lah. Tu konsep dia. Dulu saya tak tahu bila Ni dapat pucuk sungguh cikgu. Jadi benda ni tuan-tuan, banyak berlaku peluang ni di kawasan-kawasan market hilang volume. Itu kunci di dia. market. Dalam mana time frame tuan-tuan nampak re-entry, pergi ke market hilang volume, ambil tempat tu, tuan-tuan buat. Again, saya cakap tadi, momentum saya tak ada lagi. Ini adalah satu account yang tuan-tuan sanggup loss. Dan kenapa saya cadangkan buat dekat re-entry di weekly? Mesti ada tanya, bang, boleh tak saya buat re-entry di H1? Okey. Saya bagi logik. Re-entry di weekly tuan-tuan, Pak Su, tidak boleh berlaku setiap minggu dalam keadaan rally macam ni. No. Disebabkan tidak boleh berlaku setiap minggu, jika dia berlaku, dia kuat. Kuat lah. Tetapi kalau tuan-tuan nak buat re-entry macam ni atau MHV macam ni di time frame kecil, contohnya di H1, memang saya tak galakkan langsung tak galakkan. Pasal apa? Sebab re-entry di H1 mampu berlaku maksimum 1 hari 4 kali. Dan kalau berlaku sekali pun tuan-tuan, pip dia tak banyak. Kalau tuan-tuan bernasib baik dapat re-entry yang betul, kalau berlaku pun pip tak banyak. Tak banyak Tak. Sebab bila tuan-tuan nampak re-entry di weekly, MHV di daily, full structure-nya ada di H4. Di H4
jatuhan ataupun trend dia memerlukan perjalanan sekurang-kurangnya 20 candle. 20 candle H4 80 jam. Jadi trend ni bertahan jangkaan untuk 80 jam atau 3 hari. Tu yang pip dia banyak. Tetapi kalau re-entry di H1 tuan-tuan, full structure di mana? Full structure di M5. M5 20 candle untuk M5 lepas tu baru 100 minit. 100 minit 100 minit memang tak sampai 1 hari lah. Tu sebab pip dia pendek. Tu saya kata saya kejar target besar sebab bila berlaku benda macam ni tuan-tuan, dia punya untuk kita bertahan dia memakan masa lebih daripada 1 hari, dan insya-Allah banyak pip yang kita dapat. Saya harap tuan-tuan dapat sikit idea. Tuan-tuan customize lah, jangan ikut bulat-bulat. Kan? Saya tahu tuan-tuan duluan ni bijak, dapat sikit idea, tuan-tuan customizekan bagaimana nak menarik perhatian orang, bagaimana nak buat. Jadi tuan-tuan gunakan, ramai bijak kat luar sana saya tahu. Saya bagi satu benda, satu master key, tuan-tuan kembangkan benda tu. Idea tu kembangkan. Baik. Ya. Mungkin tuan-tuan. Baik, sangat menarik. Baik, 11.31. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kepada anda semua, setakat ini dulu pertemuan kita, kan? Dah 11.31 dah. Baik, kepada yang bertanya lagi ni, diharapkan simpan soalan untuk minggu depan lah. Banyak soalan. Banyak soalan kita tak dapat nak cover semua. Jadi ribuan terima kasih saya nak ucapkan kepada anda semua yang telah pun memberikan perhatian anda kepada segmen bersama dengan Cikgu Nastro Effect ini. Dan saya doakan semoga anda mendapat ilmu yang telah pun dikongsikan ini dan dapat anda gunakan dan anda mendapat rezeki daripada ni, dan anda kongsikan pula ilmu ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Sekian dulu daripada saya, segmen bicara teknikal yang dikuasai oleh M Trading. Esok kita ada bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.